Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan takziah kepada Bro Jeb dan juga beberapa YouTuber Malaysia yang lain yang akaun YouTube mereka kena hack, lepas tu channel mereka tu di-remove dari YouTube. Saya doakan mereka dapat semula akaun YouTube mereka lah. Seriously, 160,000 subscriber bukanlah satu angka yang kecil. Saya percaya ini bukan kerja satu malam. Mereka non-stop hasilkan konten. Tak henti-henti edit video and benda-benda ni memenatkan. That's why saya doakan mereka dapat semula lah akaun YouTube mereka. Untuk Bro Jeb Share, dia ada buat satu channel yang baru. Saya follower dia. So apa yang saya boleh kongsikan dengan anda, dia punya konten sangat-sangat bermanfaat sesuai untuk siapa-siapa yang baru nak berjinak-jinak jadi content creator lah. So dia buat channel baru yang diberi nama BJ Studio. Anda boleh subscribe dia punya YouTube channel lah. Saya sediakan link dalam ruangan description box below. Okey, untuk video kali ni saya nak kongsikan dengan anda cara-cara untuk elak kita punya akaun dari kena hack. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom! Okey, saya tak tahu macam mana Bro Jeb kena share, tapi untuk pengetahuan anda, sebenarnya masalah ni bukan sahaja berlaku dekat YouTuber Malaysia, tapi dia berlaku dekat seluruh dunia. Anda boleh Google keyword dia, Bitcoin, hacking, YouTuber. So dekat situ anda boleh baca berita demi berita yang YouTuber dekat dunia ni kena hack dengan pattern yang sama. Apa yang hacker ni buat lepas dapat akaun YouTuber ni, dia akan remove semua video. Katakan dekat channel tu ada 1000 video, 1000 video dia akan remove. Lepas tu dia akan tukar nama channel berkait dengan cryptocurrency. Untuk tahu kenapa, anda kena tonton lagi video ni. Lepas tu, lepas dah dapat akaun cryptocurrency, lepas tukar nama kepada cryptocurrency, relate to cryptocurrency, maybe Ethereum miner, ataupun dia letak nama crypto lover, ataupun cryptocurrency trader, Bitcoin lover. Mereka akan upload satu video yang nampak seperti live. Mereka akan buat sebegitu, buat premier bagai tu. Lepas tu mereka akan pasang video Elon Musk. Elon Musk kata dia akan invest kepada Bitcoin. SpaceX beli 1000 Bitcoin, 10,000 Bitcoin. Lepas tu dekat bawah video tu, dekat lower third ke kanan, kiri, atas, dia akan buat iklan. Siapa-siapa yang nak kaya, anda boleh invest kepada Bitcoin. Anda boleh invest kepada kami. Anda hantar 1 Bitcoin kepada kami, dalam masa 1 minggu kami bagi 2 Bitcoin kepada anda. 100% profit. So siapa-siapa yang macam tak ada basic kepada cryptocurrency ni, bila dia tengok, ni Elon Musk, 1 Bitcoin dapat 1 Bitcoin dalam masa 1 minggu. Untung dia pun transfer kat address yang scammer ataupun hacker tu letak lah. Itu matlamat mereka kenapa mereka nak hack akaun YouTuber ni lah. Basically dia tak ada dendam ataupun dia tak nak buat monetization akaun YouTube. Bukan. Dia nak guna platform tu untuk untuk scam Bitcoin orang ramai lah. So, macam mana mereka dapat akses kepada akaun YouTuber ni? Tak lain dan tak bukan, mereka buat phishing. So, mereka hantar email kepada YouTuber ni dengan kita cakap maybe Aero Gaming. So Aero Gaming hantar email dekat saya. Aero Gaming kata, Ashraf, jom kita collaborate buat satu video. Saya akan bayar anda 10,000 USD untuk satu video. So untuk dapatkan tu, anda kena isi maklumat-maklumat dekat bawah lah. So bila kita isi maklumat tu, mereka dah dapat kita punya maklumat, mereka hack kita punya account. Kalau ikut kepada post dari KLGG ataupun Aiman Azlan, mereka kata email yang hantar tu datang dari Adidas. Tapi sebenarnya bukan Adidas pun. Yang dia just copy Adidas supaya nampak email tu nampak valid. So bila kita tekan link yang mereka bagi tu, account kita kena godam lah. Okey, untuk tahu sebenarnya phishing ni dia bukan tuju kepada Aiman Azlan atau KLGG. Tak, dia memang randomly hantar dekat mana-mana YouTuber. Maybe dia pilih jugalah 100,000 subscriber ke atas. Tapi apa yang saya cuba sampaikan, dia tak kenal pun YouTuber tu. Dia tak kenal pun Aiman Azlan, dia tak kenal pun Mona Lisa PC. Dia just YouTuber ni ada 100,000 subscriber, kita serang dia. So, untuk faham macam mana ataupun untuk tahu cara elak akaun kita dari kena hack, kita kena faham macam mana akaun kita boleh kena hack.
Dengan cara tu kita dapat prevent, kita dapat cegah benda ni daripada berlaku lah. So ada dua cara orang hack akaun kita yang popular dekat dunia ni. Yang pertama ialah phishing, yang kedua mereka hantar file yang ada malware dekat dalam lah. Okey, kita bincang bab phishing dulu. So, phishing ni ialah dia cuba tipu kita, dia ambil maklumat dari kita dan dia guna maklumat kita tukar password dan sebagainya lah. Macam contoh, kita klik link ni, dia pun suruh kita masukkan username kita, dia suruh kita masukkan password kita, alamat kita pun masukkan, masuk, dan kita punya akaun kena hack lah. Kalau fikir balik kan, kita macam, siapa bodoh gila nak bagi akaun dia dekat orang kan? Siapa bodoh nak bagi password dia dekat orang kan? Seriously, jangan cakap macam tu. Sebab apa? Sebab cara mereka tipu kita tu nampak sangat-sangat legit oh. Sebagai contoh lah, mereka hantar email kepada kita dengan email contoh help.google@gmail.com. Tolong help, help.google@gmail.com. Dan dekat email tu dia bagi tahu kepada kita, Ashraf Jeffrey, email you nak kena hack, anda kena tukar password sekarang. Untuk tukar password anda kena klik link yang saya sediakan dekat bawah tu. So kita macam, email dari Google cakap akaun kita nak kena hack, kita kena tukar password. Kita dah gelabah gila, kita pun klik link yang dia bagi tu. So dekat link tu dia bawa pergi ke satu website yang nampak seperti Google. Ada Google punya logo, ada Google punya signature, sebiji macam Google dia tiru kan. Dia pun suruh letak username kita pun letak username kita. Dia suruh letak email kita letak email kita kan. Dan dekat bawah dia kata untuk tukar password ni kita kena letak password lama dulu. Lepas tu dekat bawah tu ada new password dan new password verify lah. Kita sebab dah cuak ni kan, kita pun masukkan lah password lama kita. Sekali bam, kena hack. Nampak tak? Licik gila weh, benda ni licik gila. So, itu cara dari email loh. Dia ada juga cara dari website. Macam dia untuk menangkan, untuk join lucky draw sebagai contoh lah. Satu hari tu kita main dekat Facebook. Kita layar-layar dekat, kita scroll dekat Facebook dan ada satu iklan dia cakap, okay, kalau nak RM10,000 Malaysia ataupun nak voucher KFC ni, kita kena klik link yang dia bagi. Okay, kita masuk dekat website tu. Nampak macam website KFC oh. www.kfc.co. Kita pun, ni legit ni. Dia pun dia kata kalau kita nak kupon RM100 KFC, kita kena isi maklumat-maklumat ni. Kita pun sebab dah gembira nak dapat KFC ayam sebesar ibu jari ni kan. Sekali kita isi, bam, kita dah bagi seluruh badan kita dekat dia lah. So dia dah dapat akaun kita, dia nak buat apa-apa suka hati dia lah. Alright. Phishing ni, dia bukan sejenis virus oh. So, tak ada software yang boleh elak phishing. Sebab dia nampak legal. Dia just macam bagi satu borang je. Even kita pun boleh buat Google Form tu, bagi kepada kawan kita. Kalau kawan kita sengal gila, dia pun akan bagi dia punya password dan sebagainya lah. Cuma phishing ni, dia bagi nampak real sikit. Letak logo macam tu, logo macam ni, and orang akan tertipu lah. So, untuk elak phishing ni, memang tak ada software yang boleh elak dia. Kita kena elak dia secara manual. Okay, yang pertama, kita kena tengok email orang yang hantar kita tu. Kita kena tahu company besar dia ada dia punya own domain oh. Macam contohlah Google, dia tak akan guna help.google@gmail.com. Dia tak akan guna Gmail. Dia akan guna Google sendiri. Macam contoh help@google.com. Ataupun contoh lagi lah, Adidas, dia tak akan hantar dari marketing.adidas@gmail.com. Tak ada. Adidas akan hantar dari website Adidas sendiri. Contohnya marketing@adidas.com. Itu yang kita kena perhatikan lah. Tak kisah walaupun email tu dia ada gambar Google, nampak valid gila, jangan percaya. Kita kena tengok siapa yang hantar kepada kita tu lah. Itu elak phishing yang pertama. Yang kedua, kita jangan buka, kita cakap website-website yang kita tak tahu, suspicious. Sebab dekat link tu kalau dia suruh isi apa-apa, jangan sesekali isi. Katakan kita dah masuk website tu kan, apa yang kita kena buat? Kita kena tengok dekat address bar dekat atas tu. Kita kena perhatikan dia ada S ataupun tidak, HTTPS ataupun tidak. Kalau tak ada S tu, kita automatic keluar. Tapi kalau ada S, website tu selamat. Tapi dia selamat in term of technical je. Dari segi selamat kepada kita, tak lagi oh. So kita copy dia punya address tu, kita pergi ke satu website yang nama dia www.totalvirus.com. Lepas tu kita masukkan link tu, dan Total Virus tu dia akan list down semua elemen ataupun aspek yang ada dekat website tu, dan dia akan declare sama ada benda ni selamat ataupun suspicious. Katakan ada suspicious, cepat-cepat jangan join. Cepat-cepat jangan tengok lah benda tu. So,
Itu cara yang pertama, iaitu phishing. Cara yang kedua ialah dia hantar file malware kepada kita. Malware ni malicious ataupun file-file yang mengancam kita, yang mendatangkan keburukan kepada orang yang guna dia lah. So, cara untuk hantar dia ada dua cara juga. Yang pertama dari segi email. So, maybe dia hantar kepada kita, "Hey Ashraf Jeffrey, kami nak collaborate satu video dengan you." Okay, Aero Gaming dia hantar satu email kepada saya. Dia bagi tahu, "Saya nak collaborate dengan anda. Kalau anda buat satu video untuk saya akan bayar RM10,000 Malaysia. So, saya nak detail anda. Saya bagi PDF dekat bawah. Anda kena download PDF tu, isi nama, nombor telefon, sign agreement yang ada dekat situ. Lepas tu anda scan, hantar balik kepada saya." Dia punya file PDF nampak legit gila, nampak valid gila kita kata kan. So kita ni yang innocent gila ni, kita pun download lah, kononnya kita nak isi kan. Sekali kita download, kita buka sebelum print tu, kena serang babe. Yang PDF tu ada malware. PDF tu sekadar dia punya host ataupun kenderaan saja. Orang dekat dalam tu kita tak tahu siapa. Sekali kena menangis babe. Okey. Apa yang malware ni buat bila dia dah masuk kita punya komputer kan? Dia boleh buat semua benda. Dia boleh buat semua benda. Dia boleh pergi dekat Google Chrome kita, lepas tu dia check password-password yang kita pernah masuk kan. So dekat situ dia dah dapat semua akaun kita. Ataupun maybe dia kita tengah guna buat benda yang kita cakap yang kita suka tu, tiba-tiba dia on kita punya kamera. Lepas tu dia record video kita. Lepas tu dia ugut kita. Kalau tak buat benda macam, kalau tak bagi dia duit-duit macam ni, dia akan dedahkan kepada umum. Ataupun dekat file PDF tadi dia letak ransomware. Kita buka aja file PDF tadi, habis semua file-file gambar kita dah tak boleh buka. Kalau nak buka kena letak password. Nak dapatkan password kena bayar $500 dekat akaun yang dia sediakan lah. So itu cara yang pertama, email. Cara elak dia sama juga, kita kena check email tu dari orang yang kita kenal ataupun tidak. Katakan dari sponsorship. Sebab yelah, kita YouTuber bila nak dapat sponsor, nak dapat job ni kita happy kan. Untuk elak daripada kena benda-benda virus macam ni, better kita settlekan dekat luar. Maksudnya minta nombor telefon, lepas tu kita bercakap dan dapatkan kontak dia dekat luar, berurus dekat luar lah. Itu lagi selamat sebenarnya. Okey, cara yang kedua untuk orang hantar malware kepada kita ni ialah dengan website yang selalu geng-geng crack ni pergi download dekat situ lah. Katakan kita nak download game FIFA crack So kita pergi dekat website ni, kita pun baca review dulu sebab kita nak tahu file yang kita nak download ni boleh guna untuk main game ke tak. So kita baca review, semua orang kata boleh main. So kita pun percaya, kita pun download. Basically memang boleh main. Game pirate tu boleh main je. Tapi dalam game tu dia dah ada malware. So dengan malware tu dia boleh dapat semua data-data kita yang macam saya cerita tadi lah. That's why say no to piracy lah. Okay. Ada orang tanya saya juga. Okay, habis cerah. Kalau buat malware ni, adakah antivirus tak berguna? Dia balik macam ni dia punya perbincangan dia jadi macam ni antivirus dia berguna. Memang fungsi. Kita bayar RM100 kepada Kaspersky setiap tahun tu memang berfungsi. Masalahnya sekarang kita sedang berlawan dengan manusia. So manusia ni dia sentiasa cuba perbaiki dia punya produk lah. Katakan kita ada satu antivirus. Mula-mula antivirus kita ni dia tengah siasat mouse ni suspicious ataupun tidak. Mouse ni virus ke tidak kan. Tengah sibuk duk siasat ni, tiba-tiba manusia cipta satu lagi virus dalam bentuk glasses ni kan. So, yang ni memang dah kira virus, yang ni tak sempat nak kira virus. So, bila dah tak sempat nak kena virus, kita punya komputer dulu rosak lah. So, basically antivirus dia buat kerja dia. Tapi disebabkan kita berlawan dengan manusia, memang tak sempat nak handle lah. That's why untuk elak kita kena scam, kita kena hack ni, nak cakap apa? Kita tak boleh bergantung kepada software secara total sebab kita berhadapan dengan manusia. Nak tak nak, kita kena lawan dia secara manual. Yang pertama, jangan buka link dari orang yang kita tidak kenal. Yang kedua, jangan download apa-apa file dari tempat yang kita rasa suspicious. Kita boleh guna www.totalvirus.com untuk check website tu okey ke tidak. Kita boleh guna kita punya antivirus, but yang paling penting, jangan sesekali dedahkan maklumat-maklumat kita kepada orang yang kita tidak kenal lah. Okey, itu saja pesanan saya. Saya harap anda dapat share video ni kepada kawan-kawan kita yang lain supaya semua dapat elak dari jadi mangsa hacking ni lah. Saya tak boleh janji kepada anda yang saya takkan kena hack sebab dia bergantung kepada kita punya, macam mana, bukan kecuaian tapi opposite kepada kecuaian tu, kita punya ketelitian tu. And saya mengaku saya seorang yang cuai, that's why saya pun berpotensi untuk kena hack ni. So sama-sama kita berpesan supaya tak ulang kesilapan yang sama lah. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.